juga telur mata. Alhamdulillah kenyang ya. Dah makan ke belum kamu semua yang ada dekat sini? Sedap memang sedap. Sambal dia tu yang buat sedap tu. Sebeli dekat luar ya. Makan sikit je, tak apa, kejap lagi boleh makan lagi. Yang belum makan pun boleh makan mungkin selepas seminar ini, ataupun mungkin ada yang nak makan, nak sarapan, tak sempat sarapan katanya tadi. Okey, tak sempat sarapan. Jadi saya nak makan sambil mengikuti seminar ini, boleh ke tidak? Boleh. Tak ada masalah. Kepada yang berpuasa, bagi yang Muslim yang berpuasa, selamat berpuasa saya ucapkan. Tetaplah berpuasa. Walaupun sebarang ujian dan juga dugaan datang melanda. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat pagi. Salam ceria buat semua pasien tingkatan 2. Yang dikasihi, lagi dirindui semuanya. Semoga kamu berada dalam keadaan yang sihat, ceria, dan juga sentiasa gembira bersama-sama keluarga yang tercinta ya. Walau di mana-mana sekalipun kamu berada. Dan pada hari ini kita bertemu sekali lagi guys, seperti biasa, yang mana kamu akan bersama-sama dengan saya selama 1 jam. Bermula dari pukul 11.30 pagi hingga pukul 12.30 tengah hari. 1 jam je, jangan minta lebih-lebih. Risau takut nanti makin membosankan. Manalah tahu kan, jemu tengok kursor ni dekat skrin kamu tu. Okey, khabar saya dah tanya. Makan pun dah bagi tahu dah tadi. Okey, seperti biasa untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini, seharap kamu sudah muat turun latihan yang akan kita belajar, yang akan kita bincangkan sama-sama. Dan seperti biasa, jika ada soalan berkaitan topik pembelajaran kita, okey, boleh terus tanya dekat ruang chat itu, berkaitan dengan bahasa Melayu sahaja. Katakanlah kalau ada kekeliruan, kalau tak sah, kalau tak tanya dekat saya ni, kekeliruan dalam bahasa Melayu, bukan kekeliruan dalam kehidupan. Itu saya tak boleh nak membantu. Jadi boleh terus tanya dekat ruang chat ini ya. Kita manfaatkan masa selama 1 jam ini untuk menambahkan ilmu pengetahuan kita. Apabila dah ada ilmu, kita perlu kukuhkan lagi ya. Jadi itulah fungsi dan juga objektif seminar ilmu free pada hari ini. Okey guys, untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini, kita akan kukuhkan lagi. Kita akan belajar dan kita akan buat sama-sama berkaitan topik sistem bahasa. Okey, yang mana kita akan bincangkan satu persatu, soalan demi soalan kita akan tengok. Okey, kita akan tengok kesalahan bahasa dan juga kesalahan ejaan. Dan kalau sempat kita akan lihat sedikit soalan dan juga topik berkaitan sintaksis ya. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi, let's go. Kita mulakan. Ayuh semua pada pagi ini dengan penuh semangat yang berkobar-kobar, berikan sepenuh tumpuan terhadap sesi pembelajaran kita, dan katakanlah kalau mungkin ada yang nak menjawab, nak bagi jawapan, boleh bagi dekat ruang chat itu ya. Okey, jadi hari ini kita mulakan dengan topik sistem bahasa. Ini adalah topik yang akan fokuskan. Kalau dalam seminar bersama dengan saya, ini yang terakhir untuk tahun ini. Okey, untuk tahun 2022. Okey, maknanya lepas ni katakanlah kalau tiba-tiba kita berjumpa lagi kan, kita dah takkan belajar lagi, dah takkan sentuh lagi berkaitan sistem bahasa. Okey, jadi kita tengok sama-sama topik kesalahan bahasa terlebih dahulu. Bukan kesalahan orang, risau takut cari kesalahan orang nanti, kesalahan bahasa diketepikan. Okey, Intan tanya seajar form 3 tak? Ya, betul ajar. Seajar dari darjah 6 sampai ke form 5 kalau di MC Plus ini. Alright, kita tengok sama-sama latihan 1. Okey,
Dekat sini dia berikan ayat, lepas tu dalam ayat ada perkataan yang dia salah terus daripada aspek tata bahasa. Jadi saya akan terangkan satu persatu. Kita tengok latihan 1, muka surat 2 ya. Nombor 1. Okey. Fakihah mempercepatkan langkahnya apabila terdengar bunyi salakan anjing sewaktu pulang dari kelas tambahan pada petang semalam. Apa yang salah di sini? Okey, Juni cakap dekat sini mempercepatkan salah. Okey, bagus Juni. Yang lain sokong, Idina pun sokong. Maaf selambat. Aisyah dia maaf selambat, dia terus jawab mempercepatkan salah. Okey, bagus. Kita tengok dekat sini, mempercepatkan ni salah. Kenapa salah? Okey, bagus, semua orang dah tahu dah, tapi ada juga yang jawab perkataan lain. Tak apa, kita belajar ya. Okey, dekat sini dalam perkataan mempercepatkan ni dia ada apa? Dia ada 3 imbuhan, betul tak? Dekat depan ni ada 2, lepas tu dekat belakang ada 1. Okey, dekat depan ni kita sebut sebagai imbuhan awalan. Imbuhan awalan apa? Imbuhan awalan rangkap. Okey, ada mem, ada per. Lepas tu dia bertemu dengan kata adjektif. Perkataan cepat ni Okey, perkataan cepat ni ialah kata adjektif. Apabila bertemu dengan imbuhan, dia akan menerbitkan kata kerja. Okey, jadi dekat sini kita tengok apabila ada terpadam. Okey, apabila ada imbuhan awalan rangkap ni ada imbuhan mem, lepas tu per bertemu dengan kata adjektif, tak boleh ada imbuhan akhiran kan. Okey, dia ada unsur lewah dekat situ. Maksud dia berlebih-lebihan. Jadi apa patut kita buat? Kita gugurkan. Kita gugurkan imbuhan akhiran kan ya. So dia akan jadi jawapan dia ialah mempercepat. Okey, ini jawapan yang paling tepat. Semua jenis kata adjektif, okey, semua jenis kata adjektif yang bertemu dengan imbuhan awalan rangkap mem dan juga per tak boleh ada kan. Masa bila kita nak bertemu dengan imbuhan akhiran kan kalau dekat depan dia imbuhan awalan tu ada 1 je. Contohnya kalau perkataan cepat, kita buat apa? Mencepatkan. Itu boleh bertemu dengan kan. Faham ke tidak semuanya? Faham. Bunyi salakan tu apa dia? Salakan anjing tu bunyi suara anjing tu. Anjing dia menyalak. Tahu menyalak? Okey, jadi nama bunyi dia tu salakan. Okey. Kalau percepatkan boleh tak boleh percepatkan. Okey, kalau kita tengok imbuhan awalan per, okey, bertemu dengan kata adjektif cepat, dia boleh bertemu dengan imbuhan akhiran kan. Asalkan dekat depan tu dia tak ada 2 imbuhan. Faham? Dia tak ada 2 imbuhan, ada unsur lewah di situ. Okey, contoh lain kata adjektif apa dia contoh lain kata adjektif ialah macam besar. Dia ciri-ciri sifat kepada sesuatu, besar, cantik. Kalau kita nak mencantikkan sesuatu, kita tulis mempercantik ataupun mencantikkan. Dia salah satu penggunaan imbuhan tu. Okey, settle nombor 1. Kalau tulis mencepatkan, memcepatkan salah. Terus salah. Memcepatkan memang salah. Dia tak wujud dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Ya. Okey, ada yang tanya kat sini, salakan tu apa? Tadi sudah terangkan, betul tak? Kamu dengar ke tidak? Salakan tu bunyi suara anjing. Bunyi suara anjing. Okey? Kalau contohnya harimau mengaum. Okey? Kalau kucing mengiau. Jadi anjing apa? Salakan. Alright. Jadi jawapan yang paling tepat ialah dekat sini mempercepat. Kita gugurkan imbuhan akhiran. Kan. Okey? Mengembek kata Imran. Ya betul. Itu untuk kambing. Kalau kerbau menguak. Anjing menyalak. Jadi salakan. Okey. Kita teruskan nombor 2. Mengemu bukan.
Mengemu tu bunyi dia. Dia punya suara. Okey. Nombor 2, ayah berasa sangat bertuah apabila terpilih untuk menerima sumbangan jentera dari Persatuan Kebangsaan Pekebun-Pekebun Kecil Malaysia. Apa yang salah? Yang salah di sini ialah penggunaan dari. Okey, mantap. Dari ni salah. Pekebun-pekebun tu tak salah, dia betul. Nama persatuan. Sekarang ni persatuan ni dia merujuk kepada pihak ataupun orang. Idina Umairah kata, "Sir, kalau dari ni untuk ATM betul ke?" Betul. Betul tak Dina? Betul. Okey. Dari ni kita gunakan untuk tiga benda je. ATM. Alright. Apa dia ATM ni? Untuk arah, okey, tempat dan juga masa. Selain daripada arah, tempat, masa, kita gunakan daripada. Yang merujuk kepada apa? Dia berpunca daripada, dia datang dia, dia berpunca ya, dapat ya daripada kata nama. Kalau selepas daripada tu, dia menerangkan kata nama orang, jadi kita gunakan daripada. Okey, jawapan dia, tulis kat bawah tu. Saya tulis bawah yang salah tu daripada. Okey, daripada. Ada yang tanya, "Sir, daripada boleh guna untuk masa tak?" Tak boleh. Masa ni dari pukul 11.30 hingga pukul 12.30 tengah hari. Okey. Mat boleh kan? Boleh. Tak ada masalah. Alright. Seterusnya kita tengok nombor 3. Aira terlanggar pintu kaca ketika memasuki kedai itu disebabkan leka menggunakan telefon bimbit baharunya. Ada Aira ke kat sini? Tak ada. Okey, dia kesalahan apa? Kesalahan imbuhan. Dia tak ada imbuhan ki dekat sini Kalau imbuhan akhiran I, okey. Imbuhan akhiran I, dia tak boleh bertemu dengan huruf K kecuali kalau imbuhan akhiran kan lah. Jadi dekat sini sepatutnya ialah memasuki. Alright, memasuki. Dia berbeza dengan kalau ada 2K. Ada yang tanya, "Sir, masa bila kita nak guna 2K?" 2K tu kalau, contoh kalau perkataan tersebut saya gunakan warna merah. Okey, imbuhan awalan okey, lepas tu dia bertemu dengan perkataan masuk. Tapi orang tu buat sesuatu, dia letak barang dalam sesuatu memasukkan. Okey, dekat sini dia ada 2K. Kenapa? Memang hukum dia macam itu. Hukum dia imbuhan awalan yang menerangkan apa? Perbuatan memasukkan sesuatu dia akan bertemu dengan imbuhan akhiran kan. Kalau memasuki ni dia sendiri buat, diri dia buat memasuki. Saya telah memasuki rumah hantu itu. Memasukkan benda lain, dia masukkan benda lain. Faham tak dekat situ? Okey. Kalau kemasukkan, okey. Contoh, kalau kamu pergi ke mana-mana sekolah kan, mendaftar. Perkataan masuk juga, kita guna perkataan masuk Okey. Kemasukan. Imbuhan awalan ke, lepas tu dia bertemu dengan masuk kan, perkataan masuk. Okey, dia bertemu dengan imbuhan akhiran kan. Kenapa? Sebab dalam bahasa Melayu, imbuhan apitan dia bertemu dengan imbuhan akhiran an sahaja. Okey, ke-an. Dia tak boleh bertemu dengan kan. K-A-N tak boleh. Jadi kalau bertemu dengan perkataan masuk, ada huruf K dalam masuk tu, ejaan yang betul ialah kemasukan. Okey? Macam tu juga kecantikan. Tak boleh buat kecantikan. Salah. Okey? Jelas tak dekat sini? Jelas. Okey, jelas. Gelas tu lain. Gelas tu yang ini. Gelas benda yang kita gunakan untuk meletakkan air yang sedap dan kita minum. Bismillah. Sedap okey, jealous pun lain jangan tertukar perkataan jealous tu. Okey, kecantikan salah lah kan? Salah. Sepatutnya kecantikan. Kalau bertemu dengan
Dia mencantikkan sesuatu. Baru ada 2K. Mencantikkan. Okey, merujuk kepada perbuatan. Kalau ke dan juga an ni, perkataan itu ialah perkataan kata nama ya. Dia menerbitkan kata nama. Jadi kalau ada imbuhan apitan ke dan juga an, dia merujuk kepada kata nama. Okey, kita teruskan. Aisyah selalu fancy. Come on Aina. Hari ni sebuat air mandarin campur dengan buah limau. Limau mandarin. Rasa dia masa-masa manis tak? Okey. Seterusnya, nombor 4. Firas akan membantu neneknya memetik sayur-sayuran pada kebun apabila tiba cuti persekolahan. Sekarang kan cuti persekolahan kan? Betul. Okey. Sekarang kita tengok dekat sini. Ramai yang jawab pada. Pandai dah tu. Okey. Kenapa pada salah? Sebab pada kebun. Kebun tu nama tempat. Betul? Kalau tempat, kita gunakan di. Okey. Masa bila kita nak guna pada? Pada ni merujuk kepada waktu. Okey, waktu. Waktu. Okey, kalau pada kita gunakan untuk masa. Masa ataupun waktu sama je lah ya. Okey. Tapi kalau tempat dia dah berada dekat situ, kita gunakan di. Memetik sayur-sayuran di kebun. Pada untuk masa je kan sir. Betul Alma. Pada untuk masa, hari, tarikh ya. Masa dan waktu. Kalau masa ni, okey, pada pukul 2 petang. Kalau waktu, pada tahun lepas. Pada hari Jumaat yang lalu. Sir, kalau dari tu kan tempat. Yalah, dari tempat. Sekarang ni kalau dari, dia merujuk pada pergerakan. Dia dari tempat lain. Sekarang ni, di pun digunakan untuk tempat. Dia berada dekat situ. Faham tak? Di untuk apa? Di untuk tempat. Ya Allah. Faham tak? Kebun ni tempat. Sekarang ni ayat dia kita tengok dekat sini. Firas akan membantu neneknya memetik sayur-sayuran di kebun. Petik sayur kat mana? Dekat kebun. Tempat tu. Kebun tu nama tempat. Okey? Dia dah ada dekat situ. Kalau kita tengok ayat tu. Jadi jawapan dia ialah di kebun apabila tiba cuti persekolahan. Dari itu dia memang merujuk pada tempat juga, tetapi dia ada pergerakan. Saya bertolak dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru. Dari Kuala Lumpur dia bergerak. Saya pulang dari sekolah. Dia macam tu Okey, kita teruskan lagi latihan yang kedua. Alright. Latihan yang kedua sama juga, masih lagi kesalahan bahasa. Kita tingkatkan lagi pemahaman kita. Okey. Azrul tidak mengaku bersalah apabila beliau dituduh memasukkan dokumen milik syarikatnya. Beliau ditukar kepada dia. Pandai dah semua student sir. Kenapa tak boleh beliau? Beliau ni untuk orang yang dihormati. Orang yang ada gelaran. Orang yang ada jawatan. Okey? Orang yang kita hormat. Ibu bapa pun kita kata beliau juga. Jadi dekat sini dia letak nama Azrul sahaja. Lepas tu kena tuduh pula tu. Jadi kita gunakan apa? Kita gunakan dia. Okey? Merujuk kepada seorang. Alright. Seterusnya nombor 2. Kalau guru, kamu hormat guru tak? Cikgu Syuk merupakan guru bahasa Melayu. Beliau telah mengajar di sekolah itu. Beliau. Okey, beliau. Okey, kesian dia dipergunakan. Itulah Liana, kita jangan ini rekaan semata-mata, ya. Tak ada kena-mengena antara yang hidup ataupun yang akan dituduh. Okey. Denak adalah seekor gajah liar yang berjaya dijinakkan oleh Fazil sejak dia bekerja di situ. Adalah salah. Okey, yang ini memang kadang-kadang ada macam kekeliruan. Ni silap-silap ni nanti sampai tingkatan 5 pun akan tanya, "Sir, apa beza ialah dengan adalah?" Okey. Sekarang kita tengok dekat sini. Jawapan yang betul ialah. Okey. Ialah ni kenapa kita gunakan ialah? Baiklah. Kita tengok perkataan yang bertemu selepas kata pemberi. Apa dia? Seekor gajah. Seekor gajah tu merujuk kepada kata nama, betul tak? Seekor ni penjodoh bilangan merujuk pada haiwan. Apa haiwan dia? Gajah. Gajah tu kata nama. Okey, jadi
Kalau kata nama yang kita nak terangkan ya dalam ayat penyata ya, kita gunakan apa? Kita gunakan ialah. Kenapa? Sebab hukum tata bahasa, kalau ialah dia hanya boleh bertemu dengan kata nama. Okey, dia bertemu dengan kata nama. Tak boleh bertemu dengan kata lain. Masa bila kita nak gunakan adalah, okey. Kata pemberi ni dia ada kembar. Kembar dia apa? Kembar dia adalah. Tapi kembar dia ni lain sikit dia punya ciri-ciri. Tak boleh guna suka-suka hati je. Tapi kalau saya nak guna juga, kembar dia ni macam mana? Okey. Untuk adalah ni, kamu boleh gunakan kalau menerangkan kata kerja. Okey. Contohnya, dia adalah merupakan. Merupakan tu kata kerja, betul tak? Sebab ada imbuhan me dan juga kan. Jadi kita gunakan adalah. Adalah merupakan. Okey. Selain daripada kata kerja, adalah ni juga kita gunakan untuk menerangkan kata sendi nama ataupun kata hubung. Okey, contohnya hadiah ini adalah untuk. Tahu? Kalau adalah disebabkan, betul ke? Betul Imran. Sebab disebabkan tu dia jadi kata kerja kan? Jadi kita guna adalah disebabkan. Okey. Lagi satu adalah ni kita guna untuk apa? Kalau dia bertemu dengan kata okey, kata adjektif. Kata adjektif contohnya macam harga beg itu adalah sangat mahal. Mahal tu kata adjektif kan? Bertemu pula dengan kata penguat sangat. Jadi kita nak menerangkan beg tu adalah sangat mahal harganya. Kita gunakan adalah. Okey, faham ke? Ingat, ialah tu bertemu dengan kata nama sahaja. Okey, apa yang bertemu selepasnya? Kalau satu soalan tu memang satu kesalahan je ke? Betul Raisya? Okey. Satu soalan, satu kesalahan perkataan, kesalahan bahasa. Dengan kata hubung ke? Dengan kata sendi nama. Daripada. Beg itu adalah daripada abang, contohnya. Okey. Chanel, mahalnya. Okey. Soalan lain? Tiada soalan. Boleh kita teruskan lagi? Ada yang tengah makan? Tak ada. Kalau ada dua kesalahan, memang bentuk dia satu kesalahan saja. Satu ayat, satu kesalahan. Katakanlah, kalau saya tiba-tiba terjumpa dua kesalahan, ini bermakna daripada dua tu, salah satunya mungkin sebenarnya betul. Tapi kamu rasa dia salah. Alhamdulillah dah kenyang. Ya Allah, Alhamdulillah bagus ya. Okey. Kita teruskan dengan nombor 3. Boleh? Okey, nombor 3. Azri kehabisan tenaga setelah hampir 1,5 jam. Salah tu 1,5 jam. Kenapa salah? Hukum dia sama macam apa Dina? Sama macam matematik. Betul tak ya Dina? Betul. Sepatutnya unit dia dulu, angka ataupun nilai dia 1. Lepas tu unit dia jam. Lepas tu dia punya baki tu setengah. 1 jam setengah. Okey, settle dekat sini. Faham ke tidak? Faham. Okey, kita teruskan dengan nombor 4. Puan Wahidah baharu sahaja menerima bungkusan yang besar itu dari Kedah. Apa yang salah? Imran kata salah baharu dekat sini. Jadi apa yang betul Alma? Yang betulnya ialah baru kata Juni. Kenapa baru? Sebab dia merujuk kepada masa, tempoh masa yang baru je berlaku. Kalau baharu ni untuk apa? Okey, kalau baharu ni baharu dia untuk sifat ataupun ciri-ciri untuk benda, ya. Benda yang mana benda tu dia punya ciri-ciri dia dalam bahasa Inggeris kita sebut macam new lah. Okey, something new. Barang yang benda, objek yang baru Okey, kalau baru ni dia menerangkan apa? Masa. Okey, begitulah kisah dia ya. Kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut apa? Kita sebut macam just now. Okey. Beg baru. Okey, settle dekat sini.
Kita teruskan dengan latihan yang ketiga. Okey, kalau baru nama tempat lain. Okey, kalau nama tempat, dia tak termasuk dengan ejaan baharu dan juga baru ni. Contohnya kalau macam Johor. Johor apa? Johor Bahru. Okey, macam ni ejaan dia. Kalau kat Kelantan tu apa dia? Kat Kelantan tu kota. Kota apa? Kota Baru. Memang macam ni ejaan dia. Yang ini kalau ikut tata bahasa sahaja. Faham dia tak termasuk dengan Johor Baru. Dia bukan baru macam ni tapi dia baru. Okey. Kita teruskan lagi dengan latihan 3. Latihan 3 muka surat 3 ya. Okey. Bidang bioteknologi telah dapatkan sambutan. Apa yang salah dekat sini? Perkataan dapatan salah. Sepatutnya mendapat. Dia tak tulis tips, nak tulisan cantik mana tu, tak ada tips. Dia satu je, dia kena jadi cantik. Tak adalah. Okey, mendapat. Kalau dapatan ni tahu tak apa dia? Dapatan ni dia merujuk kepada hasil sesuatu. Hasil ataupun perolehan. Perolehan sesuatu. Contohnya macam mana? Okey, contohnya sebuat kajian, lepas tu dapat data tau. Sesuatu, okey? Jadi data tu sekatakan sebagai macam dapatan. Apa yang sedapat daripada benda tu. Pendapatan sama tak? Pendapatan tu dia merujuk kepada penerimaan gaji, pendapatan. Okey? Gaji ataupun upah. Kita buat kerja, kita dapat duit kan? Itu pendapatan kita. Merujuk kepada sumber kewangan kita. Contoh ayat, contohnya pendapatan Cikgu Syur adalah sebanyak RM10. Contoh, pendapatan Cikgu dapat gaji. Okey, sesemak. Dah kenapa Daniel? Okey, jelas kat sini? Jelas. Contoh ayat dapatan. Okey. Dapatan daripada kajian saya mendapati bahawa Pelasyur tingkatan 1 sangat cemerlang. Gitu. Dapatan daripada kajian. Cikgu buat kajian, nak tengok Form 1 ni belajar macam mana, Form 2 belajar macam mana kan contohnya. Okey, macam itulah dia punya penggunaan dapatan. Okey. Kita teruskan. Memang bagi contoh tingkatan 1. Kenapa? Tak boleh ke? Memang sebagi contoh tingkatan 1. Okey, memang sebagi contoh tingkatan 1. Alright. Kita teruskan. Ayat tu tak ada salah apa-apa kan? Betul. Okey. Nombor 2. Jalan raya di balik pulau telah menutup untuk orang ramai. Salah dekat sini. Sepatutnya apa? Sepatutnya ditutup. Dia merujuk kepada kata kerja pasif. Ya, mana boleh tiba-tiba jalan raya pula yang nak menutup dia sendiri kan? Okey. Seterusnya nombor 3. Kerja amal telah dijalankan oleh badan sukarelawan demi untuk. Yang salah dekat sini demi untuk, gariskan dua-dua. Okey, jadi yang betul apa dia? Kita ambil yang datang dahulu. Dekat depan tu apa dia? Okey, yang datang dulu ialah demi. Jadi kita ambil demi ya. Okey, buat untuk pun boleh juga, boleh diterima. Tapi untuk mudah, ya, bagi memudahkan penulisan jawapan, kalau cikgu buat soalan macam ni ya, ada kesalahan demi untuk dia sebab dia ada maksud yang sama. Penggunaan kata sendi nama yang sama. Jadi kita ambil apa yang datang dulu. Itu yang kita letakkan sebagai kita letakkan sebagai jawapan kita. Okey. Seterusnya nombor 4. Ali memarahi oleh ibu. Risau. Tiba-tiba Ali dia marah mak dia pula. Dah kenapa kan? Kita tengok dekat sini memarahi salah. Okey, sepatutnya dimarahi. Kata kerja pasif. Okey. Lagi satu biasanya kata kerja pasif ni dia bertemu dengan perkataan apa? Dia bertemu dengan perkataan ni kata sendi nama oleh ya. Okey. Ada soalan lain tak nak tanya? Tak ada ya. Okey, penyewa yang ketiadaan rumah
Penyewa lah. Maksud orang tu dia sewa rumah, dia tak adalah rumah. Dia tak ada rumah sendiri. Ya, untuk membantu penyewa yang ketiadaan rumah di ibu kota. Maksud dia penyewa ni orang yang tak ada rumah yang tetap. Ya, sebab tu bila penyewa tak ada ketiadaan rumah, dia macam ni. Orang dia tak ada rumah, dia kena cari rumah. Sekarang ni ketiadaan rumah. Orang tu dia tak ada rumah. Makanya dia tak ada kesalahan apa-apa dekat situ. Kesalahan dia demi untuk sahaja. Okey. Seterusnya, kita tengok latihan 4. Okey. Latihan 4, nombor 1. Pasukan bomba dari cawangan Wangsa Maju telah bergegas di tempat kejadian sebaik-baik sahaja menerima panggilan kecemasan daripada orang awam. Disalahkan Vinesh. Okey, bagus. Kenapa disalah? Sepatutnya ke tempat kejadian. Kenapa ke tempat kejadian? Kenapa bukan di? Najihah, insecure dengan tulisan pula Allahu. Takut deh. Bergegas kata Dina. Betul Dina. Kalau dia ada pergerakan, nampak ni. Bergegas. Dia bergerak. Okey. Kita gunakan ke. Dia menuju ke sesuatu tempat. Jadi kita gunakan ke. Berjalan ke sekolah. Kalau dari memanglah untuk tempat juga. Tapi dia bergerak dari arah mana. Okey. Bergegas dari Wangsa Maju ke tempat kejadian. Tengoklah konteks ayat tu. Memanglah dari untuk tempat, tapi tempat bukan kita guna dari je. Ke pun boleh, di pun boleh. Ya. Tengok kepada konteks ayat tersebut. Okey. Nombor 2. Oleh kerana terlalu lapar, Azman terus menghirup kuah mi kari itu tanpa menunggu kedatangan adik-beradiknya terlebih dahulu. Yang salah apa dekat sini? Oleh kerana pandai. Tahu kan kenapa? Tak tahu, okey. Tak apa, saya terangkan. Dekat sini, oleh kerana tu, dia merujuk kepada kata hubung. Nampak tak? Ada kata hubung. Oleh tu kata hubung. Sekejap. Betulkan balik. Okey. Oleh tu kata hubung, kerana tu kata hubung. Jadi ya, masyarakat sekalian, jadi pelasian sekalian dengar. Okey. Oleh ni, dia tak boleh bertemu dengan kerana sebab dia golongan kata yang sama. Dalam bahasa Melayu memang hukum dia macam tu. Kalau dia golongan kata yang sama, dia tak boleh ada sebelah-sebelah. Dia tak boleh ada dalam ayat. Sepatutnya apa? Okey, sepatutnya soalan ni dia nak tengok kamu guna perkataan oleh dekat depan macam mana tau. Oleh ni, dia boleh bertemu dengan perkataan sebab sahaja. Jadi yang betul sebab. Okey, so kalau oleh disebabkan salah ya. Sepatutnya disebabkan oleh. Okey, oleh disebabkan salah. Sebab tu tak boleh bertemu, dia tak boleh ada imbuhan apa-apa. Jadi oleh sebab. Kenapa dia macam ni? Sebab kenapa kerana salah? Oleh kata hubung, kerana pun kata hubung. Kata hubung tak boleh bertemu dengan kata hubung. Apa-apa jenis golongan kata pun, ya, kembar dia tak boleh bertemu dengan kembar. Memang itu. Kalau dalam bahasa, dia tak boleh duduk sebelah-sebelah. Oleh demikian salah. Kerana ni kita ganti dengan sebab. Kenapa sebab ni betul? Sebab ni dia merujuk kepada alasan juga. Betul tak? Okey, kerana pun merujuk kepada alasan. Kenapa benda tu berlaku kan? Tapi perkataan sebab ni, dia tergolong dalam kata nama. Dia bukan kata hubung perkataan sebab ni. Jadi jawapan dia oleh sebab. Oleh demikian salah. Oleh demikian kerana salah. Oleh demikian kerana terlalu lapar. Salah ayat tu. Kalau oleh demikian tu, dia merujuk pada huraian. Tapi ini dia nak menyatakan kenapa benda tu berlaku kan? Oleh sebab. Ya. Okey. Kalau disebabkan oleh. Alright. Disebabkan oleh. Dia tidak hadir ke sekolah disebabkan oleh penyakit demam yang dihadapinya. Betul. Tapi dekat sini, dia nak tengok penggunaan oleh. Okey, oleh ni dia boleh ada dekat hadapan. Tapi partner dia ialah perkataan sebab.
selain daripada oleh sebab salah. Okey. Disebabkan sahaja, disebabkan terlalu lapar. Disebabkan terlalu lapar, tak boleh, sebab disebabkan tu kata kerja, dia tak boleh ada dekat awal ayat. Ya? Jawapan dia oleh sebab. Selain daripada tu salah, tak boleh diterima. Alright? Okey. Kalau kerana je pun salah. Kerana kata hubung boleh ada dekat awal ayat tak? Tak boleh. Ya? Tak boleh ada dekat awal ayat. Okey. Sekarang kita teruskan dengan nombor 3. Barisan pertahanan negara sanggup bergadai nyawa untuk menjaga keamanan negara dan ketenteraman rakyat. Okey, yang salah dekat sini ialah barisan-barisan, sebab barisan tu kita dah tahu dah banyak dah dekat situ. Jadi tak perlu gandakan. Jawapan yang betul apa? Barisan sahaja. Macam dalam lagu tu, inilah barisan kita, ya. Okey, pelajar-pelajar luruskan barisan lebih daripada 1, ya. Okey, bagus. Jap, kita baca chat ni. Kak Vinesh, itu barisan lain Kak Vinesh. Jangan sobot kat sini. Risau. Okey. Alright. Mariam, okey Mariam? Mana ada Mariam? Risau pula. Alright. Okey. Ketenteraman salah. Salah. Betul. Ketenteraman betul. Apa yang salah kat sini tak ada salah. Sebab apa? Sebab imbuhan ke bertemu dengan an. Kata dasar dia apa? Kata dasar dia tenteram. Tenteram, ya. Okey. Khairin. Tu betul lah. Tu Khairin. Tapi jangan sobot kat sini Khairin. Risau. Ya. Okey. Pertahanan negara sanggup bergadai nyawa untuk menjaga keamanan negara. Okey, dah settle dekat sini. Boleh kita teruskan lagi? Kalau tentera kamu ni banyak betul, ya. Bagus, ya. Kamu punya minda aktif ni pagi-pagi ni. Hari ni seminar ilmu free ada berapa? Untuk form 2? Ada 5 subjek. Ya Allah. Oh, ini yang BM yang ke berapa? Yang first. Patutlah aktif masing-masing. Ada 4 lagi. Ya Allah, seingatkan dari pagi tadi ada dah pukul 10 ke. Dia ada juga dalam jadual yang macam kelas start pukul 10. Ingatkan ada dah tadi, kenapalah aktif sangat ni, pelik betul. Oh ada, subjek apa? Semua subjek ada. Ada BI pun ada. Ini kelas first. Betul punya aktif. Aduh, sedih rasa. Kamu punya soalan ni, kalau tentera takkan itu pun tak tahu. Tentera lah askar. Okey, semua ada kecuali PSB. Weh, jenuh kan kalau PSB nak belajar online. Macam mana? Hari ni kita nak belajar menganyam. Okey, angkat bahan semua. Okey, kita masukkan dalam ni, keluarkan. Allah, risau, ya. Pendidikan kesihatan PJ pun tak tahu. Pernah ada pengalaman masa PKP tu lah, kan saya ajar PJ juga. Ni pening ni, dah lah kena buat Google Meet. Google Meet, Google Classroom, macam mana nak ajar PJ ni? Last buat apa? Buatlah senaman, ya. Buat aktiviti kena rakam senaman, masukkan dalam Google Classroom. Lepas tu student kena ikut senaman tu, kena rakam juga, upload dalam tu. Ya Allah, macam-macam ya dugaan. Sama itulah dia. Mujur dekat sini tak ada kelas PJ. Kan tak pasal-pasal BM pun kamu dah aktif, apatah lagi PJ kan. Okey. So mengajar sekolah apa? So mengajar sekolah rendah je. Ni kenapa sesi temu ramah ke apa ni? Saya ajar sekolah rendah sebab saya punya degree dulu, ijazah sarjana muda memang sekolah rendah. Lepas tu saya memang fokus semasa saya buat kajian memang untuk sekolah rendah je. Sekolah rendah ni lagi susah tau ajar daripada sekolah menengah. Saya ada master ke? Ya, ada master. Master ni kalau nak mengajar sekolah menengah. Sekolah rendah ni sebab dia punya bidang tu lain. Memang susah. Kamu ni kira okey lagi. Sekolah rendah kat mana, Danish? Kat KL je. Saya boleh pergi sekolah menengah ke? Boleh, tapi saya tak nak. Okey, memang penghususan saya memang macam sekolah rendah ni dia lagi seronok kot. Tak tahulah, tapi susah. Geram pun ada juga kadang-kadang. Ya, boleh mendatangkan amarah.
Kenapa tak nak? Takut. Kalau sekolah menengah, sebab saya pernah praktikal sekolah menengah kan, marah sikit je. Kereta kena calar. Kereta baru beli sebulan tu tahun 2016. Ya Allah, menangis yang masa tu. Kena calar tu dekat ada lagi kesan dia. Calar di hati tak boleh hilang sebab dia tahu cikgu praktikal macam dia tak lama kat sini. Muka budak yang buat tu pun saya ingat lagi sampai sekarang. Ya, tapi tak boleh lah nak buat macam mana kan. Duduklah sekolah rendah. Sekolah rendah marah-marah pun esok dia mengending juga. Cikgu ni. Okey, kita tengok nombor 4 boleh? Suka sembang. Belajar tak suka? Suka juga. Okey, nombor 4. Penyelaras peperiksaan sedang memberikan taklimat peperiksaan pada calon-calon. Okey, pada salah. Sepatutnya kepada. Jangan tanya, sir, kenapa bukan daripada? Jangan tanya. Tanya siap. tak marah. Suka kamu tanya. Tapi tanyalah soalan yang berfaedah sikit. Okey, kepada. Jadinya sir tak boleh marah kami lah. Tak, kalau marah pun tandanya sayang, ya. Sayang. Okey, kepada calon-calon. Okey. Kita teruskan dengan latihan 5. Ada 2 lagi ya untuk kesalahan bahasa. Okey. So, calon tu merujuk pada satu ke? Oh, calon tu, okey. Calon-calon ni dia memang ramai. Kalau calon sahaja, okey, dia boleh merujuk pada satu tunggal. Kalau calon-calon tingkatan 3, maksud dia pelajar tu dia boleh digandakan juga. Dia macam pelajar-pelajar. Faham? Dia macam murid-murid. Murid dia boleh jadi satu, dia boleh jadi ramai. Calon pun sama ya. Kat Kedah tu Changlun dek nama dia, Changlun. Geram ya, geram. Okey, kita teruskan. Seterusnya latihan 5. Calon peperiksaan diminta berkumpul 30 minit lebih awal ke dalam dewan. Jawab apa yang salah. Sepatutnya sebab saya dah agak dah. Tadi kan mula-mula ada ramai yang tanya, "Sir, di kan tok tempat? Ke kan tok tempat? Dari kan tok tempat?" Lahai, tengok tu tengok ayat ya. Bahasa Melayu ni mudah ya. Kamu tengok ayat. Mana yang betul, mana yang salah. Jadi jawapan dia di dalam dewan. Maksud dia dah berada di situlah. Seperti mana kamu berada dalam hati dan juga doa setiba. Okey? Faham semua? Faham. Okey. Nombor 2. Calon peperiksaan yang terlupa membawa kad pengenalan diingatkan supaya mengambil salinan kad pengenalan dari guru yang bertugas. Kenapa salah? Sebab guru tu apa? Orang, manusia ya. Jadi kalau manusia kita gunakan daripada siap, settle. Tak ada nak tanya kan? Nampak dah semakin faham dah tu. Okey. Nombor 3. Mak Lijah dan Pak Harun sedang menunggu ketibaan anak dan menantu mereka yang datang daripada Kelantan. Kelantan tempat. Sepatutnya dari pandai dah. Masing-masing dah pandai dah ni. Lepas ni bolehlah dah habis seminar ni dalam perasaan yang gembira. Saya pandai dan cantik. Mak ai dia tambahnya cantik. Betul lah tu, betul. Betul lah, perempuan tak pernah salah, ya. Pandai, cantik dan cemerlang. Tambah lagi cemerlang. Gemilang terbilang, tak nak? Tak nak. Okey. Nombor 4. Selepas 3 jam mendaki bukit, mereka berhenti berehat buat seketika di sebuah pondok usang. Apa yang salah kat sini? Siapa dapat teka, power. Siapa dapat teka yang betul, saya akan minum air. Berehat salah, kata Alisha. Setuju tak yang lain? Setelah salah. Seketika salah. Syahrul pun kata. Syahrul Izhar ke nama? Okey. Berehat salah. Kenapa berehat ni salah? Kenapa dia salah? Berhenti rehat, kata Sophia. Ya Allah. Okey, bagus. Sebab dia macam ni kisah hidup dia. Kita tengok ya. Dia dah ada imbuhan Okey, lepas tu berehat pun dia ada juga dekat situ. Boleh ke tidak? Berhenti, berehat. Dia buat. Kata kerja. Tak boleh kan? Jadi, jawapan yang betul ialah berhenti rehat. Berhenti rehat. Okey, buat seketika ni betul. Maksud dia sementara waktu. Ya? Okey, faham? Sebuah pondok usang betul.
Pondok usang, pondok yang dah buruk dah. Ya, pondok yang tidak boleh didiami tapi bolehlah berehat kan. Sebuah tu penjuru bilangan. Yang salah rehat. Kenapa? Sebab dia dah kata kerja kat sini berhenti, rehat. Jadi rehat tu dia tak perlu ada imbuhan lagi, tak boleh ada imbuhan ber. Ya, buat bukan salah ke buat seketika. Ini buat seketika. Dia bukannya buat perbuatan, bukan. Buat seketika tu merujuk kepada waktu. Buat seketika. Okey, sila pejamkan mata kamu. Buat seketika. Maksud dia buat seketika ni sebentar, sekejap. Faham tak? Ya? Itu maksud dia. Okey, bayangkan apabila kamu pulang ke rumah tiba. Ya? Okey, tak boleh nampak. Okey, dah buka mata. Alright. Seterusnya, last latihan yang ke-6. Last ya. Jangan tak buat. Okey, sejak dahulu hingga kini Puan Suriati tidak pernah berputus asa di dalam mendidik. Di dalam betul ke salah? Salah. Di dalam ni merujuk kepada apa? Tahu kan? Di dalam merujuk kepada ruang, sepatutnya dalam. Dalam. Dia bukannya ruang Okey. Seterusnya nombor 2, Puan Adrina Maisara sering mengambil tahu perkembangan murid-muridnya dari masa ke semasa. Ingat lagi tak yang ini saya pernah ajar? Ingat ke ingat? Ingat kan? Okey, apa yang datang dulu? Masa. Okey, jadi kalau dari masa, partner dia apa? Masa, partner dia masa. Dari masa ke masa. Nak buat semasa ke semasa boleh tak? Boleh juga. Asalkan pasangan dia kena betul. Semasa ke semasa. Siap. Okey, dapat tak? Dapat bosan ni setulis ni. Okey. Seterusnya nombor 3. Di setiap hari Sabtu. Salah. Kenapa salah? Di untuk tempat. Kalau masa pada. Okey, P huruf besar ya. Pada. Kenapa P huruf besar? Sebab kita nak gantikan perkataan pada ni dekat awal ayat. Bila awal ayat, perkataan yang pertama, huruf yang pertama, Arianti kata huruf besar. Betul. Permulaan ayat huruf besar. Seperti besarnya semangat kamu untuk menuntut ilmu. Gitu. Alright. Nombor 4. Setengah ibu bapa bersetuju. Ya, sini kata setengah salah sepatutnya sesetengah. Okey. Kalau setengah sahaja merujuk kepada apa? Merujuk kepada pembahagian. Tahu pembahagian? Setengah daripada kek itu telah dimakan oleh kucing saya. Tiba. Kalau setengah-setengah, boleh gandakan. Saya nak guna juga setengah-setengah. Boleh nak guna setengah kan? Okey, tapi kita kena gandakan dia lah. Setengah-setengah ibu bapa. Boleh. Ya? Yang tak boleh kalau ikut ayat ni, setengah je tak boleh. Dia jadi macam ibu bapa tu ada separuh je. Ya, faham ya? Okey, jelas kat sini? Jelas. Boleh kita teruskan? Boleh. Mana satu betul? Dua-dua betul. Kamu nak ambil sesetengah pun boleh, nak ambil setengah-setengah pun boleh. Ya? Okey, cantik. Saya tahu dah. Sebab ada orang puji, bagi saya minum kejap. 10 saat. Bismillah. Sedapnya. Tak tahulah, tapi sedap. Sedap. Okey. Seterusnya, settle dekat sini. Boleh kita tengok tak latihan sistem ejaan? Okey. Mestilah. Apa yang mestilah? Kita tengok ejaan. Alright. Ejaan, dia bagi bentuk dialog. Ejaan memang kesalahan ejaan je lah. Kita tengok dalam petikan dialog ni ada 3 kesalahan ejaan. Kenal pasti ejaan yang salah, lepas tu tuliskan ejaan yang betul. Memang kerja kita hari ni cari kesalahan je. Oleh yang demikian itu, dalam karangan betul ke? Okey, kalau dalam karangan, ada yang tanya, kamu pernah biasa oleh yang demikian, hal demikian kan? Okey, kalau nak gunakan perkataan demikian, dia merujuk pada huraian. Dengar ya? Merujuk kepada huraian, jadi kita gunakan apa? Hal ini demikian kerana. Okey? Hal ini demikian kerana. Hal ini tu merujuk kepada ayat yang sebelumnya tu.
isi dia. Lepas tu perkataan demikian tu kita nak menerangkannya, nak menerangkan huraian. Kerana tu apa yang merujuk kepada huraian yang kita nak bagi. Jadi kalau oleh hal yang demikian, kena letak perkataan hal tu. Faham tak? Oleh hal yang demikian, kita hendaklah macam itu ya. Dia kena tengok konteks ayat tau. Dia tak boleh buat suka-suka hati je. Kalau oleh hal yang demikian tu macam mana? Dia macam oleh itu. Kenapa dahi ni kena cakar dengan kucing ni orang tengah sedap-sedap tidur dia cakarnya. Okey. Kita tengok kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan, Zubair dia bercakap dengan Chong Wei. Hai Chong Wei, adakah kamu menonton acara perarakan sempena Hari Kebangsaan dalam televisyen pagi tadi? Chong Wei pun jawab, hai Zubair. Ya, saya menonton secara langsung itu bersama-sama keluarga saya. Bersemangat sekali saya lihat mereka mengibaskan. Hello, mengibaskan jalur gemilang salah. Tahu tak mengibaskan tu apa? Kamu ambil kain, nak buang habuk kan? Tu kibas. Okey. Alright, kalau jalur gemilang bendera kita buat apa? Mengibarkan, pandai. Kibarkan jalur gemilang ya. Okey, semasa majlis penutupan dijalankan. Betul tu. Semangat patriotisme. Betul ke ejaan patriotisme? Sebutan dia ma tapi ejaan dia i, ma. Ya Allah pandainya. Bagus, seronok se. Okey. Seperti itu sewajarnya ada dalam diri kita semua. Marilah kita ke warung. Salah warung. Duk sebut-sebut warung, sepatutnya warung. Daddy, jomlah kita makan di warung tepi jalan tu. Ikut kita kena ikut ejaan yang betul walaupun sebutan kita kadang-kadang tertukar O dengan U kan. Okey. Ejaan yang salah, ejaan pertama mengibaskan. Betul tak? Kita tulis dulu yang salah ya. Okey, mengibaskan. Kita tulis yang salah. Lepas tu kita buat apa? Tulislah jawapan dia yang betul dekat sebelah tu. Okey, buat anak panah cantik-cantik. Ejaan dia ialah mengibarkan. Satu huruf je tu ya. Membawa maksud yang berbeza. Okey, mengibarkan. Jawapan tu ikut turutan ke? Jawapan sebaik-baiknya ikut turutan. Kalau sewajibkan ikut turutan ya. Sebab tu kita baca petikan dulu, tandakan, baru kita tulis jawapan. Kalau terus tulis ejaan yang betul boleh tak masih lagi dapat markah. Tetapi ejaan yang jawapan yang baik, yang cantik, kita tulis dulu yang salah, lepas tu apa yang betul. Ya, okey. Ejaan yang kedua yang salah ialah patriot. Okey, patriotisme. Ejaan yang ada isma tu, contohnya gangsterisme, vandalisme, betul tak? Huruf A tu ganti dengan huruf E. So dia kan jadi patriotisme. Gitu. Okey. Yang ketiga yang salah apa dia? Warung. Okey, warung sepatutnya warung. O ganti dengan U. Siap. Okey, ada yang tanya, mungkin dia terlepas kot tadi. Mengibaskan tu apa? Mengibaskan tu maksud dia kita menggerakkan kain untuk kita buang habuk, macam baju ya. Yang habuk-habuk tuala ke. Lagi satu kipas ni dia macam mana tau? Macam tikar nak buang habuk, macam tu perbuatan dia bergerak, kita gerakkan. Menggerakkannya ke atas ke bawah. Ya, biasa kita cakap kipas dia. Kipas lah. Tapi aktiviti buat ke atas objek tu mengibaskan ya. Okey. Kita tengok latihan yang kedua pula. Sesenyum. Ya Allah, dia tak senyum ke tadi? Tak senyum Patriotisme tu bukan perkataan bahasa Inggeris ke? Perkataan bahasa Inggeris yang diserapkan ke dalam bahasa Melayu. Patriotisme, vandalisme, gangsterisme. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris bukan dia macam gangsterism sebutan dia, bukan macam tu ke? Vandalism, patriotism. Dia kata pinjaman ya, betul.
Autism. Okey. Bagus. Exam. Tu lain. Ya. Okey. Dalam bahasa Melayu memang ada perkataan yang kita pinjam. Lepas tu kita serap dalam bahasa Melayu, kita ikut. Ada ejaan yang dia kekal, ada ejaan yang kita ubah. Contohnya macam positif, negatif. Dalam bahasa Inggeris ada juga kan? Kalau dalam bahasa Inggeris, positive. Tapi kalau bahasa Melayu kita serap, DBP cakap ejaan dia macam mana? Positif. Social, ya betul. Social dalam bahasa Inggeris. Kalau dalam bahasa Melayu jadi apa? Sosial. Macam tu. Senyum nak screenshot. Ya Allah, sabar. Sikit lagi kita tengok latihan yang kedua ya. Nak screenshot pastikan yang elok-elok lah. Jangan muka setenganga lah, gigi tenganga. Itu masyarakat tengok ya. Tak elok dipandang. Okey. Tengok pegawai A dia bersembang dengan Puan Julia. Nampak? Okey, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Julia? Selamat pagi. Ya, Puan Julia bercakap. Untuk makluman Puan, kad kredit bank, betul ke salah ejaan tu? Ya tahu Puan Juli saja je, Puan Julia. Puan Juli ya. Kredit. Ini bahasa pinjaman juga. Okey, ejaan dia kredit kan. K, huruf K. Okey, kad kredit bank Puan akan tamat tempohnya pada hujung tahun ini. Puan dikendaki kecawangan bank berdekatan untuk menggantikan kad baharu sebelum tamat tempoh. Tempoh apa dia? Kalau ejaan yang U ni, dia tempoh, dia langgarnya. Kalau masa, tempoh. Okey, POH. Pandai, Anun Najwa, pandai semua. Okey, pihak kami mengalakkan. Salah apa kat sini ni? Salah ejaan dari segi imbuhan. Sepatutnya 2G. Jangan pula ada yang cakap, sepatutnya sekarang kan dah 5G. Risau ya. Awas ya. Jangan cakap macam tu. Jadi ejaan yang betul, okey, kredit sepatutnya kad kredit. Tulis dulu yang salah, barulah cantik jawapan kamu. Okey, kredit, tulis dekat sebelah dia anak panah. KRE. Okey, KREDIT. Kredit. Okey, yang kedua yang salah apa dia? Tempoh. Ada yang cakap, sir, kalau tulis yang betul terus tak apa kan? Boleh diterima. Tapi kalau macam sir, sewajibkan tulis yang salah dulu. Kenapa? Supaya nampaklah perbezaan antara yang salah dan juga betul. Cikgu pun suruh tulis yang salah dulu. Tulis ayat jangan ya. Tak payah salin balik ayat. Tak perlu pun. Okey, yang betul ialah tempoh. Lepas tu mengalakkan. Dia cakap tu apa nama, masa tengah makan pisang goreng panas. Jadi mengalakkan. Okey. Sepatutnya menggalakkan. Okey, mengalakkan. Ni yang salah. Okey, ada 2G. Menggalakkan. Alright. Settle dekat sini. Okey, menggalakkan. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dia ada apa dia? Bentuk, kalau kita tengok ya, ada bentuk petikan ataupun dialog. Ada juga kesalahan ejaan, bentuk dia macam bentuk ayat. Bentuk ayat yang macam kita cari kesalahan bahasa tadi. Kita tengok contoh dekat sini, latihan yang ketiga. Okey, tengok satu contoh. Dia bagi satu ayat, lepas tu ada satu kesalahan ejaan. Maknanya perkataan tu memang salah ejaan dia. Contoh nombor 1, latihan 3 ni. Kanak-kanak mudah mendapat selsema kerana cuaca yang tidak menentu. Ejaan yang salah apa dia? Selsema. Kenapa selsema salah? Dengar sini. Sebelum saya dilahirkan, sebelum kamu juga dilahirkan, masyarakat menggunakan perkataan selsema. Tetapi telah berlaku perubahan apabila pihak Dewan Bahasa dan Pustaka menetapkan bahawa kena ada apa? Kena ada ni perkataan I ni. Kena ada suku kata dia. Kena ada bunyi dia. Jadi yang betul ialah selesema. Walaupun kita kadang-kadang sebut dia selsema, cikgu. Salah. Sepatutnya selesema. Kenapa ada I? Kenapa bukan A? DBP dah tetapkan macam tu. Lagi satu dia nak ada rima dia. Ada rima bunyi dia. Selesema. Ya, walaupun kita sebut
Okey, begitulah kisah hidup dia. Alright. Ada apa-apa soalan lain tak nak tanya? Tak ada. Okey, ada lagi yang lain tu kamu cuba buat sendiri boleh latihan ejaan. Tiada apa-apa. Okey, sebab kalau nak bincangkan pun dah tak sempat. Kalau nak tanya apa IG saya tak ada. Tak ada IG ya. Tapi kalau kamu tengok cari insan yang bernama SYUKSEPLEE, mungkin lah kot, mungkinlah. Kalau agak-agak macam sama kan muka dia. Jadi setakat ini saja pertemuan kita. Terima kasih kerana masih lagi sudi bersama-sama dengan saya sehingga ke waktu ini. Semoga kita berjumpa lagi. Okay? Berjumpa lagi pada sesi yang seterusnya. Saya buat love dekat pipi. Mulalah tu nak mengajar benda yang bukan ya. Sama macam form 1. Buat love letak kat pipi. Mentang-mentang pipi kita macam ni. Saya pun tak tahu kenapa kena letak kat pipi ya. Okey. Assalamualaikum, selamat tengah hari dan selamat sejahtera. Tata titi tutu, semoga ceria selalu. Okey, bye-bye. Jangan lupa makan. Bye semua. Assalamualaikum. Okey, bye.